Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Biu Rahmat selaku moderator, pada Tuan Nazir dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, dan Sri-Sri, Puan Sri, Datuk-Datuk, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuan-tuan, Allah Taala sebut di dalam surah Yunus, ayat yang saya bacakan tadi, ayat 57 surah Yunus, wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah tak sebut ya ayyuhalladzina amanu, dia tak sebut ya ayyuhal insan, dia sebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau sebut yang beriman, amanu. Kalau sebut ya ayyuhal insan, kebanyakan ayatnya telah pun berada di Madinah. Daripada manusia bertukar menjadi insan. Kalau sebut manusia umum, an-nas. Sebab itu dalam Al-Quran dia ada dua perkataan, maknanya serupa tetapi penghayatan, pengertian berbeza. Yang pertama dia sebut manusia. Manusia ni manusia lah, Biu Rahmat. Tetapi apabila Allah gunakan perkataan insan, itu lebih halus, lebih lembut hatinya, lebih beriman kepada Allah, lebih tersentuh hatinya, maka digunakan perkataan insan. Insan. Manusia umum, jahat pun manusia, baik pun manusia, semayang pun manusia, tak semayang pun manusia juga. Maka kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kamu pengajaran daripada Tuhan kamu. Allah sebut, wahai manusia, pengajaran telah sampai kepada kamu. Apa maksud? Semua manusia memerlukan pengajaran. Semua manusia memerlukan nasihat. Semua manusia tak kira siapa pun, dia memerlukan mau'izah, pengajaran. Dan Allah Ta'ala sebut di sini an-nas, manusia. Siapa-siapa pun manusia. Dia penceramah ke, dia ustaz ke, dia mufti ke, dia siapa pun, dia pemimpin ke, dia orang biasa ke, dia suami ke, dia isteri ke, dia memerlukan pengajaran. Dan Allah Ta'ala kata, aku telah memberikan pengajaran kepada kamu. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Jadi pengajaran yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni tuan-tuan macam-macam. Ada pengajaran yang kita sebut sebagai Al-Quranul Karim. Pengajaran daripada Al-Quranul Karim. Ada pengajaran yang Allah Ta'ala utuskan manusia untuk membimbing kita. Namanya ialah Rasul. Namanya ialah para Nabi. Ada pengajaran yang Allah Ta'ala berikan secara langsung. Pengajaran yang berlaku kepada kita ni secara langsung. Boleh dilihat, boleh didengar, dan boleh difikirkan. Apa yang berlaku kepada kita ini tuan-tuan adalah pengajaran daripada Allah. Dia suruh kita tengok dan ambil iktibar. Dan siapa yang mengambil iktibar? Hanya orang yang cerdik yang mengambil iktibar. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah iktibar, wahai orang-orang yang cerdik, wahai orang-orang yang bijak, dipanggil sebagai ulul albab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pengajaran-pengajaran ini datang daripada Quran. Orang yang cerdik, apa benda pun dia tengok pada Quran. Pengajaran yang kedua datangnya daripada Rasulullah. Manusia yang bijak ialah manusia yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang datang kepada kita ialah pengajaran yang secara tidak langsung. Dia mengajar kepada kita. Setiap hari berulang benda yang sama. Apa dia? Siang dan malam. Belajarlah daripada matahari. Tiap-tiap hari Allah hantarkan kepada kita matahari.
untuk apa? Memberi manfaat kepada kita. Tetapi berapa ramai yang mengambil manfaat daripada matahari? Selain daripada solar, selain daripada tenaga, vitamin yang boleh dapat daripada matahari, cahaya. Tetapi pengajaran yang dipanggil sebagai ibrah. Matahari ini tuan-tuan satu makhluk Allah yang sangat besar. Dan besarnya matahari tak pernah bantah Tuhan. Besok dia akan bangun. Tengah hari besok dia tegak. Maghrib besok dia akan turun, dia akan tenggelam sepenuhnya bila Isyak. Dan matahari tidak pernah bantah Tuhan. Walaupun dia besar, walaupun dia hebat, dia tak pernah lawan Tuhan. Ambil iktibar, kita ni yang kecil, kita ni yang halus, kita ni yang sakit, kita ni yang tua. Berapa ramai yang lawan Tuhan? Kalau matahari yang gagah pun tak lawan, apa pasal kita yang kecil kemetok ni nak lawan Tuhan? Setiap hari mau'izah Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan sebaik-baik mau'izah yang Allah bagi kepada kita, tuan-tuan, apa dia? Kematian. Mati adalah pengajaran yang terbaik. Orang sana meninggal, orang sini meninggal, orang dalam rumah kita pun meninggal. Itulah pengajaran terbaik. Satu hari aku juga yang akan meninggal. Dan apa yang kena ambil daripada pengajaran itu? Berhati-hatilah nak buat sesuatu, sebab kita akan meninggal. Nak buat apa pun silakan. Nak buat jahat ke, nak buat baik ke, silakan. Ingat, kamu akan jumpa Tuhan. Tak payah edar lah orang air. Sejuk-sejuk ni minum air ke? Tak payah edar lah. Saya jadi ganggu saya punya kuliah. Sama. Okay. Tak payah edar lah Tuan Haji, duduk diam-diam. Okay. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nak buat apa pun, nak buat jahat, silakan. Tapi ingat, kamu akan jumpa Tuhan. Tak nak sembahyang, silakan. Tapi ingat, kamu akan jumpa Tuhan. Kalaulah tak nak kita akan jumpa dengan Tuhan, kenapa perlu kita jadi jahat? Apa sebab kita mengekalkan kita jadi jahat? Tak nakkah kita berubah menjadi baik? Itu nama dia pengajaran daripada kematian. Nak jadi jahat, siapa larang? Tuan-tuan, kalau tak nak semayang di masjid ni, siapa boleh larang? Duduk di rumah, lepak, main karaoke malam-malam. Pas karaoke, pergi minum air ketum pula. Siapa nak larang duduk dalam rumah? Relax je, semayang tidak pun tidak. Pagi-pagi besok jogging, pakai seluar pendek, relax. Ambil udara nyaman di Bukit Antarabangsa. Petang turun pula ke Bukit Kebangsaan. Subhanallah. Pagi antarabangsa, petang kebangsaan pergi dulu. Tak ada siapa nak larang kita. Tak lama lagi Ramadan akan sampai. Tak nak puasa aku. Mak cakap puasa. Mak, saya dah tua. Mak pun tua, saya pun tua. Mak tak payah nak ajar saya. Kau suka kau lah. Tapi satu benda yang kau kena ingat. Kau akan mati. Dan mati itu maknanya bertemu dengan Tuhan kau. Boleh kau jawab depan Tuhan. Ketika hidup ditanya, kenapa tak salat? Kau suka saya nak semayang tak semayang? Nanti di hadapan Allah boleh kau jawab, kenapa kau tak semayang? Kau suka saya pula. Boleh jawab macam tu? Boleh jawab. Kenapa kau tak puasa? Saya dah tua, tak payah nak ajar saya buat agama, okey? Di hari kiamat Allah tanya, kenapa tak puasa? Jangan tanya saya buat agama, okey? Banyak cantik kau. Apa yang kita nak jawab di hadapan Tuhan? Mau'izah Allah bagi. Kaya, hebat, tua, muda, miskin, semuanya akan mati. Kenapa tak ambil mau'izah daripada Tuhan? Pengajaran daripada Tuhan. Tuan-tuan, Piyu Rahmat akan mati, saya akan mati, tuan-tuan juga akan mati. Dalam mati-mati yang baik ini apa? Yang kita nak mati ini baik apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuan-tuan, ni cerita Allah yarham Emrajuli baca telkin di kubur. Cerita Haji Samsuddin, kalau tuan-tuan ingat. Fauzi Ahmad Daud mati dalam tek mandi di rumah dengan Latif Ibrahim. Haji Samsuddin nikah dengan Nur Kumulasari. Nikah dengan Nur Kumulasari tengah duduk bersanding.
Datang hero lama Nur Kumulasari duk renjih air mawar, pengsan Nur Kumulasari 4 urus mai. Balik naik kereta pengantin berlanggar dengan lori balap. Accident. Koma Jin Samsudin, nama dia Jiman. Jadi botak tu duduk atas kursi roda jadi botak. Tu nama dia Jiman. Isteri dia Nur Kumulasari, Latik Ibrahim pula Murad. Latik Ibrahim pula Murad dapat cerai dengan Jiman, nikah dengan Latik Ibrahim. Okay. Jadi madu pula Oji Mak. Mabuk Oji Mak mati pula dah dalam bilik mandi. Bawa pergi ke tanah perkuburan. Siapa baca telkin? M. Rajuli. Saya nak cerita yang tu lah. Punya jauh ni bersanding lah, langgar lori balap, lapor semua. Apa yang M. Rajuli sebut? Masya Allah. Tuan-tuan balik cari YouTube. Bab M. Rajuli baca telkin, naik bulu roma. Dia baca telkin tu naik bulu roma. Ya Ihsan binti Hafsah. Subhanallah. Abang-abang yang mana baca telkin, tiru M. Rajuli. Jangan lembek. Hai Muhammad binti Hafsah. Apabila datang malaikat pada kamu, janganlah kamu takut dan gentar. Kerana mereka adalah makhluk Allah seperti kamu. Agak-agak mayat dalam kubur tu jawab apa? Janganlah kau takut dan gentar. Mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Agak-agak kita nak jawab apa kalau kita jadi mayat? Kau boleh lah. Kau kat atas, aku kat dalam. Subhanallah. Kalau mayat tu boleh jawab lah. Dia memberi pengajaran pada yang hidup. Saya kalau baca telkin, yang jauh-jauh tu saya suruh dekat. Yang duduk bawah pokok, yang duduk sana cari tempat duduk. Mari dekat. Sebab saya nak ceramah dekat yang hidup. Bukan saya nak ceramah yang mati tu. Yang ceramah yang mati tu nama dia talqin. Talqin ni tuan-tuan ada 3. Dia cerita buat talqin. Pertama, talqin mengucap 2 kalimah syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu talqin pertama. Mengatakan, mengesahkan bahawa aku Islam. La ilaha illallah. Yang kedua, talqin masa bila? Masa nak mati. Menetapkan dia. La ilaha illallah. Orang sakit tadi pun ikut. La ilaha illallah. Itu talqin. Jangan dia sakit gigi, tuan-tuan talqin. Din, ikut aku talqin dia macam ni. Kawan baru sakit gigi, bukan sakaratul maut. Baru pening kepala, aduh, sakit kepalanya, aduh. Ikut ya lah. Bukan. Dia sepak je kita pula sakit kepala tuan. Yang keduanya, menetapkan waktu dia sakarat, nak mati, kita talqinkan dia supaya dia tak goyang. Talqin yang ketiga tuan-tuan, ketika berada dalam kubur, maka kita sebut pada dia, ingatlah dengan kalimah ini, la ilaha illallah. Tetap mayat dalam kubur tu tak berubah. Itu namanya talqin tuan-tuan.